Hey guys, so welcome back to my channel. It's been like a week Kak Min tak update new content. I know Kak Min agak busy sikit last week, but no worries, I'm here now since Kak Min hutang korang satu new episode. As for today, Kak Min nak share dengan korang satu kisah benar yang pernah terjadi, and kisah ini dialami oleh subscriber Kak Min sendiri. Thank you Syakir for sending story ni pada Kak Min. So guys, Kak Min malas nak lengah-lengah lagi. Are you guys ready to hear? Kak Min akan kira sampai 10 dan kita akan mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So let's start. Aku ada satu kisah yang ingin dikongsikan. Sebelum itu, nama aku Syakir. Kejadian yang aku nak ceritakan ini adalah berdasarkan kejadian yang aku pernah alami. Secara jujurnya, aku masih ingat sampai sekarang. Kejadian ini berlaku semasa aku masih belajar di Politeknik Shah Alam. Masa aku study dulu, sudah menjadi rutin untuk kami untuk bermain futsal bersama-sama pada malam minggu. Kisah ini terjadi pada satu malam. Selepas aku dan kawan-kawan aku selesai bermain futsal, kami semua berehat sebentar di tepi gelanggang. Dan pada waktu itu, aku pun mencari handphone aku yang berada di dalam beg, dan aku terlihat ada satu mesej yang tidak dibuka dan dihantar oleh kawan baik aku yang bernama Q. Di dalam mesej itu, Q meminta aku mengambilnya di satu jalan yang berhampiran dengan puncak alam, memandangkan dia mengalami kemalangan motosikal. Aku masih teringat yang mesej Q diterima tepat pada pukul 10.45 malam, dan bateri handphone aku pada waktu itu hanya tinggal 15% sahaja. Jadi tanpa berfikir panjang, aku pun bergegas ke lokasi yang diberikan oleh Q. Dan pada pukul 11.05 malam, aku menerima mesej daripada Q yang menanyakan di mana lokasi aku berada. Dan pada waktu itu, aku cuma memberitahu Q yang aku berada di lokasi berhampiran. Pada pukul 11.10 malam, aku sampai di lokasi yang Q beritahu aku tadi. Dan handphone aku pula kehabisan bateri. Aku perasan, pada waktu itu, yang ada dekat situ hanyalah motor Q yang hancur. Tapi aku langsung tak nampak bayang Q. Dalam fikiran aku, mungkin ada yang menumpangkan Q ke hospital. Yalah, memandangkan Q baru je kemalangan, semestinya dia perlu merawat diri dia dulu. Jadi, aku pun masuk ke dalam kereta. Rupa-rupanya Q sudah pun berada di dalam kereta. Entah kenapa, aku pun tak fikir apa-apa yang buruk. Aku dan Q pun terus bergerak untuk balik ke rumah sewa kami selepas itu. Tetapi, apa yang aku perasan, semasa di dalam perjalanan pulang di sekitar area Batu Tiga Shah Alam, aku pelik dengan kelakuan Q yang tidak berkata apa-apa. Pada pendapat aku, mungkin Q masih terkejut dengan kemalangan motosikal yang dialaminya. Sampai je aku dan Q di rumah sewa kami, aku pun terus ke arah bilik aku di tingkat bawah. Dan Q pula terus menuju ke biliknya yang terletak di tingkat atas. Sebelum aku mencapai tombol pintu bilik aku terpandangkan Q yang sedang menaiki tangga ke tingkat atas, dan Q kelihatan tersenyum. Aku kemudian terus membersihkan diri dan berehat, sementara aku charge handphone aku yang kehabisan bateri tadi. Dalam pukul 11.45 malam, bilik aku diketuk kuat oleh kawan-kawan aku. Aku terbangun dan terus membuka pintu. Kawan-kawan aku kemudian menanyakan di mana handphone aku berada. Aku kemudian memberitahu mereka yang handphone aku sudah pun kehabisan bateri. Kawan-kawan aku kemudian menunjukkan riak muka yang sangat panik, seolah ada benda yang berlaku. Aku terus menanyakan kepada mereka apa yang terjadi. Salah seorang kawan aku memberitahu yang ibu Q cuba menelefon aku beberapa kali, tetapi handphone aku pada waktu itu sudah pun kehabisan bateri. Tujuan ibu Q menelefon aku berkali-kali adalah untuk memberitahu yang Q sudah pun meninggal dunia pada pukul 11 malam tadi, disebabkan kemalangan motosikal berhampiran jalan puncak alam. Aku cuba menolak apa yang kawan-kawan aku baru ceritakan tadi. Aku kemudian memberitahu mereka yang aku baru saja pulang dengan Q, dan aku baru je ambil dia di lokasi berkenaan. Aku kemudian terus menunjukkan bukti mesej yang dihantar oleh Q, iaitu mesej terakhir Q yang dihantar pada pukul 11.05 malam. Takkanlah Q meninggal tepat pada pukul 11 malam. And untuk makluman semua, kejadian ini berlaku sebelum adanya aplikasi-aplikasi WhatsApp atau yang sewaktu dengannya. Beberapa minit selepas itu, salah seorang kawan aku yang baru turun daripada tingkat atas mula bertanya pada aku, "Habis yang kau bawa tadi siapa? Oh, lupa nak beritahu korang. Tadi time ramai-ramai kita keluar nak pergi main futsal, lampu tingkat atas kan dah off. Tapi aku perasan masa kita semua dah balik tadi, lampu bilik Q je menyala." Aku ingatkan Q dekat dalam bilik. Selepas saja kawan-kawan aku melihat bukti dan mendengar apa yang aku baru ceritakan tadi, kami semua mengambil keputusan untuk terus bergerak ke rumah Q. Semasa di dalam perjalanan, kami semua melalui jalan yang Q kemalangan tadi. Sampai sahaja di lokasi berkenaan, kami mula berhenti di tepi bahu jalan sekejap untuk melihat motor Q yang hancur dari dalam kereta. Beberapa minit selepas itu, salah seorang kawan aku yang bernama Syuk mula menutup cermin tingkapnya dalam keadaan tergesa-gesa sambil menyuruh kami semua beredar cepat dari situ. Dan kami semua agak pelik dengan kelakuan Syuk. Tepat pada pukul 2.20 pagi, jenazah arwah Q telah selamat sampai ke rumah keluarga. Keluarga Q mengizinkan kami untuk melihat arwah buat kali terakhir.
Pada masa tu hanya Tuhan saja yang tahu betapa lemahnya kaki aku setelah melihat muka arwah Q yang parah terkoyak akibat terseret semasa kemalangan. Aku kemudian terus keluar rumah dan ditemani kawan-kawan aku yang lain. Aku sebenarnya tak mampu untuk tahan air mata. Tak lama selepas itu, aku dan salah seorang kawan aku menanyakan Syuk apa yang telah terjadi tadi. Syuk mula membuka cerita yang semasa dia melihat motor Q yang hancur di tengah jalan, dia terpandang ke arah semak samun yang berhampiran dengan motor Q tadi. Dan dia ternampak ada kelibat seseorang yang melambai-lambainya. Dan kelibat itu semakin lama semakin dekat. Setelah mendengar cerita daripada Syuk, aku dan kawan-kawan aku yang lain terkedu seketika. Keesokan paginya, aku dan kawan-kawan aku yang lain membantu untuk menguruskan jenazah arwah Q di tanah kuburan. Setelah selesai, kami disapa oleh seorang pakcik. Pakcik itu kemudian menanyakan kepada kami, "Awak semua kawan Q ya?" Dan kami pun berkata, "Ya pakcik, kami semua kawan arwah." "Pakcik siapa Pakcik Q ke?" Dan pakcik itu pun berkata, "Bukan, saya yang tolong arwah malam tadi. Pada waktu tu saya berhenti di Sempang 4 dan secara tiba-tiba saya nampak arwah tercampak dan terseret ke bahu jalan. Walhal tak ada langsung kereta ataupun motosikal yang lalu berhampiran dengan arwah." Aku kemudian menanyakan pakcik sekitar jam berapa kemalangan itu berlaku. Pakcik itu kemudian memberitahu, "Tak silap pakcik, kemalangan itu berlaku sekitar 10.40 malam." Dan pakcik pun terus hantar arwah ke hospital berdekatan. Tapi sayang, arwah meninggal selepas sampai sahaja ke hospital. Kira-kira sekitar jam 11 malam, aku kemudian mula menceritakan apa yang berlaku pada aku malam tadi, sambil menunjukkan bukti mesej yang arwah Q hantar pada aku. Riak muka pakcik tu kelihatan bingung, namun pakcik tu terus berkata kepada kami, "Mungkin kejadian yang awak alami itu adalah perjumpaan terakhir arwah. Fikir yang baik-baik sahaja. Memandangkan awak semua kawan rapat arwah. Selepas kejadian ini, selama seminggu aku dan kawan-kawan aku tidak pulang ke rumah sewa kami. Kami semua membuat keputusan untuk pulang ke rumah keluarga kami. Dan selepas kejadian ini juga, aku mengalami demam panas selama seminggu. Mungkin disebabkan terkejut dengan apa yang telah berlaku." Okay guys, so this is the end of the story. Apa korang rasa selepas korang dengar cerita ni? If korang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh drop cerita korang di email Kak Min yang terletak di description bawah. So I will meet you guys on the next episode. Have a sweet dreams guys.